Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala dan untuk belajar bahasa Arab. Pagi ini kita akan mulakan dengan kitab Al-Lughatul Arabiyah, iaitu modul bahasa Arab yang dikarang oleh Ustaz Agung. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi kita akan sambung pengajian kita, yang mana pada buku Ustaz Agung ni kita hanya menekankan dekat sini pasal hiwar sahajalah. Cuma yang bab-bab nahwu yang kita pernah belajar ni kita akan baca juga, tetapi dalam secara ringkas. Insya-Allah kita akan tengok. Pelajaran yang lepas kita telah belajar berkenaan dengan jamak, berkenaan dengan mufrad, berkenaan dengan muzakkar dan muannas. Dan seterusnya kita akan pergi ke tajuk ahruful jar, iaitu huruf-huruf jar. Tujuan kita untuk terus kepada huruf-huruf jar ini untuk mengulang kembali, mengingati kembali fungsi-fungsi harfun jar, yang mana harfun jar salah satu tanda isim ialah dimasuki huruf jar. Dan kita mengingati kembali apa orang panggil pelajaran-pelajaran yang lepas agar kita tidak lupalah. Hari ini tajuk kita khusus untuk harfun jar, iaitu huruf jar. Alhamdulillah, insya-Allah macam biasa kita akan tengok pelajaran kita bab huruf jar. Ini mudahlah, memang mudah. Cuma yang perlunya kita perlu hafallah huruf-huruf jarnya. Okey. Jadi kita tengok. Kita ada ahruful jarri. Huruf-huruf jar. Al-amsilatu ataupun contoh-contohlah. Ana fil fasli bermakna saya berada di dalam kelas. Yang kedua, akhruju minal fasli. Saya keluar daripada kelas. Kemudian yang ketiga, ana ila suqi bermakna saya ke pasar. Dan contoh yang keempat, al-kitabu 'alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Penjelasan, dia punya keterangan, apa nak terangkan pasal ni. Dia kata setiap isim yang didahului oleh huruf jar selalu berharakat akhir kasrah. Tengok ni contoh dia. Fil fasli, fi ni huruf jar, al fasli ni dia kasrah. Ataupun akhruju minal fasli, sama juga. Ni pun kasrah. Ana ila suqi, pakai baris kasrah. Dan al kitabu 'alal maktabi, al maktabi pun baris kasrah juga. Dan yang dia punya penjelasan yang kedua, dia kata sebenarnya masih ada huruf jar yang lain, di antaranya iaitu banyak huruf jar sebenarnya. Apa huruf jar yang banyak lain-lain tu? Apa yang banyak tu? Ada min, ila, ini semua huruf-huruf dia lah. Min makna dia dari. Contoh ayat dia apa? Ana minal masjidi, saya dari masjid. Ana minal masjidi, min. Lepas tu yang kedua ada ila ke ataupun kepada makna dia. Contoh ayat dia apa? Usafiru ila Indonesia. Saya ulang, usafiru ila Indonesia bermakna saya bersafar ke Indonesia. Yang ketiga, ada juga huruf jar. Kalimat apa kat sini? Kalimat fi.
Kalimat fi makna dia apa? Di ataupun di dalam ataupun pada. Contoh ayat, ana fil masjidi. Saya ulang, ana fil masjidi bermakna saya di dalam masjid. Lagi satu, ala. Ala ni huruf jar juga. Makna dia apa? Di atas ataupun kepada. Di atas ataupun kepada. Kemudian B, ala ni maknanya boleh aliyun alal kursi, maknanya dia Ali itu di atas kursi. Dan ada juga kalimat B bermakna apa? Dengan, kerana ataupun kepada. Contohnya apa dalam ayat? Aktubu bil qalami. Aktubu bil qalami bermakna saya menulis dengan pen. Kemudian ada ka bermakna seperti. Contohnya apa? Al mar'atu kalmir'ati, perempuan itu seperti cermin. Perempuan itu seperti cermin. Ka dekat sini makna dia seperti. Li kat sini bermakna apa? Li dekat sini bermakna milik, untuk ataupun kerana. Contohnya apa? Al-qalamu li Muhammadin. Al-qalamu li Muhammadin. Pen ini punya ataupun milik Ahmad. Pen ini milik Ahmad. Dan ada juga an bermakna tentang, dari. Contohnya apa? As-suratu anil huzni. As-suratu anil huzni, gambar itu tentang kesedihan. Gambar itu tentang kesedihan. An, tentang. Kemudian ada rubba bermaknanya begitu banyak. Contohnya apa? Rubba muslimin salihun. Rubba muslimin salihun, kebanyakan muslim itu salih. Okey. Dan ada juga mudh dan mundu, bermakna apa? Sejak ataupun selama. Ayat dia, huwa maridun mundu yaumin. Huwa maridun mundu yaumin, dia sakit sejak semalam. Dia sakit sejak semalam. Kemudian ada hatta bermakna hingga ataupun sampai. Bermakna dalam ayat dia, ana fil masjidi hatta al-maghribi. Ana fil masjidi hatta al-maghribi bermakna saya di masjid sampai maghrib. Maknanya dia berada dekat masjid tu sampai waktu maghrib. Ada juga wabita. Ini apa? Ini huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah ni makna dia apa? Makna dia demi. Contohnya apa? Wal asri, demi masa. Okey. Dan yang terakhir ada khala dan hasya, bermakna apa? Bermakna selain. Contohnya apa dalam ayat? Al muslimuna fil masjidi khala Muhammadin, bermakna orang-orang muslim di dalam masjid kecuali ataupun selain Muhammad. Jadi dekat sini dia hanya nak menerangkan yang mana huruf-huruf jar ni kalau ada selepas dia mesti isim, dan isim tu kebanyakannya berharakat kasrah. Okey. Itu saja nak uraikan. Cuma huruf jar kena hafal lah. Huruf jar punya lagu macam mana? Min ila an ala fi rubabika li wa bita khala ada hashamuz mundu hatta. Okey. InsyaAllah kita buka pada muka surat sebelah dia. Ini dah termasuk exercise. Bismillahirrahmanirrahim. Kolom yang pertama kita ada Al-Jumlatul Arabiyyah, ayat dalam bahasa Arab. Kolom yang kedua kita ada Ma'nal Jumlah, iaitu ayat yang diterjemah kepada bahasa Melayu. Contoh yang pertama, kitabuhu ala maktabi. Saya ulang, kitabuhu ala maktabi bermaksud buku di atas meja saya. Buku dia di atas meja saya. Yang kedua, ada ayat jumlah sayyaratuhum fi baiti. Saya ulang, sayyaratuhum fi baiti bermakna
kereta mereka di rumah saya. Kereta mereka di rumah saya. Yang ketiga, ana fil hujrati. Ana fil hujrati, bermaksud saya di dalam bilik. Yang keempat, al-qalamani fil khizanati. Al-qalamani fil khizanati, bermakna dua pen itu di dalam almari. Dua pen itu di dalam almari. Yang kelima, ada saya dari Kuala Lumpur. Di dalam bahasa Arab kita panggil ana min Kuala Lumpur. Saya ulang, ana min Kuala Lumpur. Kemudian yang keenam, kita ada al-muslimuna fil qaryati. Al-muslimuna fil qaryati, bermakna orang-orang muslim itu, bermakna orang-orang muslim itu di dalam kampung. Bermakna orang-orang muslim itu di dalam kampung. Kemudian yang bawah dia, dalam bahasa Arabnya, an-na'lu minal hadidi, ataupun zalika an-na'lu minal hadidi. Saya ulang, zalika an-na'lu minal hadidi, yang bermakna sepatu. Sepatu ni dia adalah selipar. Ini adalah bahasa Indonesia. Selipar itu terbuat daripada besi. Saya ulang, selipar itu terbuat daripada besi. Seterusnya, as-salatu lillahi. As-salatu lillahi, salat itu kerana Allah. Salat itu kerana Allah. Kemudian ada anti kal qamari. Saya ulang, anti kal qamari, bermakna kamu seperti bulan, ataupun kamu seperti bulan. Seterusnya, al-ilmu minallah. Al-ilmu minallah, bermaksud ilmu daripada Allah. Ilmu itu daripada Allah. Kemudian dalam bahasa Arabnya, al-hubbu minal qalbi. Saya ulang, al-hubbu minal qalbi, bermakna cinta itu dari hati. Cinta itu dari hati. Seterusnya, bagi ayat-ayatku seperti bintang di langit. Dalam bahasa Arab, ayatnya seperti begini. Abi kan najmi fis samai. Abi kan najmi fis samai. Kemudian ada al-imanu bitta'ati. Saya ulang, al-imanu bitta'ati, bermakna keimanan itu dengan ketaatan. Keimanan itu dengan ketaatan. Yang terakhir, ar-rasulu qudwatun lil muslimin. Ar-rasulu qudwatun lil muslimin. Rasul itu qudwah orang-orang muslim, ataupun Rasul itu adalah qudwah bagi orang-orang muslim. Saya ulang, Rasul itu adalah qudwah bagi orang-orang muslim. Seterusnya, kita akan berpindah dengan tajuk baru, iaitu an-na'tu wal man'utu. Seperti kita tahu, ini ada dalam level 2, bab na'at dan man'ut. Baik, kita sama-sama mengulang kaji insya-Allah agar kita lebih mahir dalam bab na'at dan man'ut. Saya bagi contoh dalam bahasa Melayu, Yusuf yang pintar itu ada di kelas. Yusuf sebagai man'ut dan pintar sebagai na'at.
bermaksud Yusuf sebagai objek dan pintar sebagai adjektif. Seterusnya kita akan berpindah kepada al-amsilah tu, yakni contoh. Yang pertama, ana muslimun salihun. Saya ulang, ana muslimun salihun bermaksud saya muslim yang saleh. Muslim, saya muslim itu adalah objek, yang saleh itu adalah adjektif. Oleh itu kita kategorikan saya muslim sebagai man'ut dan yang saleh sebagai na'at. Dan kita akan tahu selepas contoh-contoh ini, kita akan tahu bagaimana nak menggunakan na'at dan man'ut dalam bahasa Arab. Bagaimana nak menggunakan objek dan adjektif dalam bahasa Arab. Yang kedua, al-mar'atu salihatu fil masjidi. Yang kedua, al-mar'atu salihatu fil masjidi bermaksud perempuan yang saleh itu di surau. Perempuan yang solehah itu di surau. Okey, seterusnya nombor 3, al-muslimatu as-salihatu fil masjidi. Saya ulang, al-muslimatu as-salihatu fil masjidi bermaksud muslimah yang soleh itu di surau. Muslimah yang salehah itu di surau. Okey. Sebelum saya nak pergi ke nombor 4, saya nak terangkan nombor 1 dan 2 itu berupa mufrad lah. Yang pertama untuk muzakkar, yang kedua untuk muannas, dan yang ketiga ini ialah jamak muannas salim kerana ada tanda alif dan ta. Okey, nombor 4. Ana fil masjidi al-kabir. Ana fil masjidi al-kabir. Saya di surau yang besar. Saya di masjid yang besar. Okey, baik. Mari kita sama-sama mengenal empat jenis-jenis na'at dan man'ut yang padanya kita mengenali na'at. InsyaAllah. Kemudian dia ada bagi tahu dekat sini yang mana na'at dia akan mengikuti bentuk man'ut berdasarkan apa? Benda apa yang diikut. Kita tahu yang na'at ni antara yang ikutlah, yang tabi' lah, tawabi'. Apa benda yang diikut? Yang pertama i'rab dia. Contohnya apa? Ana muslihun salihun. Muslimun salihun. Jadi i'rab dia ikut baris lah. Muslimun salihun, ini dhammah. Pertama ikut i'rab. Yang kedua berdasarkan bilangan dia. Okey, berdasarkan bilangan dia. Kita tengok contoh dekat sini. Al-muslimatu as-salihatu fil masjidi. Bilangan. Kenapa tak boleh? Kita tak boleh lah letak al-muslimatu as-salihatu. Tak boleh. Kena al-muslimatu as-salihatu fil masjidi. Okey. Kemudian jenis dia. Kalau jenis dia kita tengok sini. Jenis dia apa? Al-mar'atu as-salihatu fil masjidi. Ini jenis dia muannas. Jadi kita kena letak as-salihatu, tak boleh letak as-salihu. Sebab apa? Sebab man'ut dia muannas, kena letak muannas juga jenis dia. Muzakkar ke muannas. Dan yang terakhir sekali kejelasannya. Contohnya apa? Ana fil masjidil kabiri. Kejelasannya apa? Ma'rifah nakirah dia. Kalau nakirah ada setengah orang panggil ismul am. Isim am. Am ni apa? Maknanya dia umum. Kalau ma'rifah ni khas, dah jadi khusus dah. Ni khas lah ni. Sebab apa? Ada alif lam. Kena ikut sama-sama. Dua-dua ada alif lam juga. Okey. Penjelasannya pula. Contoh dekat sini, ana muslimun salihun. Saya ulang, ana muslimun salihun. Dia kata
kedua kata yang di garis bawah sama-sama nakirah. Ni dua perkataan yang ada garis kat bawah ni, dua-dua ni nakirah. Samalah. Daripada segi nakirah ataupun makrifah dia sama. Ni sama-sama nakirah. Lepas tu yang B, yang kedua, al-mar'atu as-salihatu fil masjidi. Okey. Dia kata kedua kata yang di garis bawah sama-sama muannas. Ni jenis dia sama. Okey, dah ada lah. Lepas tu yang ketiga, al-muslimatu as-salihatu fil masjidi. Okey, kita tengok kedua kata yang di garis bawah sama-sama berbentuk jamak. Tengok dua-dua ni jamak muannas salim ni, ada alif ta dekat ujung. Bukan muzakkar salim. Okey. Kena ikut. Dan ada juga ana fil masjidil kabiri. Contoh yang ni dia nak huraikan apa? Kedua kata yang di garis bawah sama-sama berharakat akhirnya kasrah. Tengok fil masjidi al kabiri. Semua baris, dua-dua baris kasrah. InsyaAllah itu saja untuk bab na'at dan man'ut. Kita hanya huraikan secara yang ringkas je lah. Kita akan teruskan yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita meneruskan pelajaran kita dengan jumlah yang panjang dan al-hiwar pada yang disusuli dengan pelajaran al-hiwar. Baik, mari kita menelaah. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Hadza mubtada'un, Muhammad adalah khabar. Huwa muslimun salihun. Dia, yakni Muhammad, seorang yang muslim dan baik. Huwa muslimun salihun. Dia, yakni Muhammad, seorang muslim dan salih. Huwa min Malaysia. Dia berasal dari Malaysia. Huwa min Malaysia. Dia berasal dari Malaysia. Malaysia daulatun kabiratun. Malaysia negara yang besar. Malaysia daulatun kabiratun. Malaysia negara yang besar. Wa huwa min milawati. Wa huwa min milawati. Dia berasal dari Melawati. Dia berasal dari Melawati. Milawati qaryatun jamilatun. Milawati qaryatun jamilatun. Melawati sebuah kampung yang cantik. Melawati sebuah kampung yang cantik. Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Muhammad itu seorang pengajar di madrasah ataupun di sekolah. Huwa mudarrisun jadidun. Huwa mudarrisun jadidun. Dia adalah pengajar yang baru. Dia adalah pengajar yang baru. Wal madrasatu nadhifatun jiddan. Wal madrasatu nazifatun jiddan. Dan madrasah ataupun sekolah itu bersih sangat. Wa Muhammadun lahu bintun jamilatun. Wa Muhammadun lahu bintun jamilatun. Dan Muhammad baginya ada seorang anak perempuan yang cantik. Dan Muhammad baginya ada seorang anak perempuan yang cantik. Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Namanya ialah Fatimah. Namanya ialah Fatimah. Kemudian hadhihi Fatimatu. Hadhihi Fatimatu bermakna ini adalah Fatimah. Ini adalah Fatimah. Hiya muslimatun salihatun. Hiya muslimatun salihatun. Dia adalah seorang muslim perempuan yang salihah. Minta maaf, dia adalah seorang muslimah yang salihah. Dia adalah seorang pelajar di sekolah.
Dia adalah seorang pelajar di sekolah. Hiya talibatun fil madrasati. Hiya talibatun fil madrasati. Wa Fatimatu laha sayyaratun ghaliyatun. Wa Fatimatu laha sayyaratun ghaliyatun. Dan Fatimah itu di sisi dia ada kereta yang mahal. Dan Fatimah itu di sisinya ada kereta yang mahal. Sayyaratuha min Almania. Sayyaratuha min Almania. Keretanya daripada Almani. Keretanya daripada Almani. Sayyaratuha fil madinati. Sayyaratuha fil madinati. Keretanya itu di bandar. Keretanya itu di bandar. Wa Fatimatu talibatun mujtahidatun. Wa Fatimatu talibatun mujtahidatun. Dan Fatimah itu seorang pelajar perempuan yang bersungguh-sungguh. Baiklah, mari kita ke pelajaran seterusnya, iaitu conversation ataupun al-hiwar. Dalam bahasa Melayu kita panggil dialog, percakapan. Al-ba'i'u ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Al-ba'i'u, penjual. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Al-maliziyu. Al-maliziyu, seorang Malaysia, orang Malaysia. Ahlan bika. Ahlan bika. Ana Yusufu. Ana maliziyun. Terima kasih. Saya Yusuf. Saya orang Malaysia. Al-ba'i'un, marhaban bikum, selamat datang. Marhaban bikum, selamat datang. Maliziyun, orang Malaysia. Hadzal qamisu jamilun jiddan. Hadzal qamisu jamilun jiddan. Baju ini sangat cantik. Baju ini sangat cantik. Bikam hadzal qamisi. Bikam hadzal qamisu. Bikam hadzal qamisu. Berapakah harga baju ini? Berapakah harga baju ini? Al-ba'i'u 50 riyalan. 50 riyalan, 50 riyal. 50 riyal. Al-maliziyu, Masya Allah, al-qamisu ghaliyun atau ghalin jiddan. Orang Malaysia, Masya Allah, baju Masya Allah, al-qamisu ghaliyun atau ghalin jiddan. Baju itu mahal sangat. Wadhalika al-qamisu al-ahmaru rakhisun. Dan yang itu, baju yang berwarna merah sangat murah. Wadhalika al-qamisu al-ahmaru rakhisun. Dan itu, baju yang berwarna merah murah. Al-maliziyu, orang Malaysia. Bikam dhalikal qamisul ahmaru, dengan harga berapakah baju yang merah itu? Hadha al-qamisu al-ahmaru 20 riyalan. Baju yang berwarna merah itu 20 riyal. Hadha al-qamisu al-ahmaru 20 riyalan. Baju yang berwarna merah itu
20 rial. Al-Maliziyu. Wa bikam dhalika sirwalu al-aswadu. Wa bikam dhalika sirwalu al-aswadu. Dan dengan harga berapakah seluar yang warna hitam itu? Dan dengan harga berapakah seluar yang warna hitam itu? Hadha 30 rialan faqat. Hadha 30 rialan faqat. Ini 30 rial sahaja. Ini 30 rial sahaja. Al-Maliziyu. Al-Maliziyu. Tayyib. Uridu hadha aidan. Bagus. Saya ingin yang ini juga. Baiklah, kita ke kolom yang terakhir. Seperti biasa, at-tadribatu, yakni exercise atau latihan. Kolom yang pertama kita ada al-jumlatul arabiyah, yakni Arab, ayat-ayat dalam bahasa Arab, dan sebelahnya ialah makna al-jumlah, iaitu terjemahan bagi jumlatul arabiyah. Dzalika kitabun jamilun. Itu kitab yang cantik. Dzalika kitabun jamilun. Itu adalah buku yang bagus. Yang kedua ada hadhihi kutubun jamilatun. Hadhihi kutubun jamilatun. Ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang cantik. Ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang cantik. Hadha jawalati jadidah. Hadha jawalati jadidun. Ini adalah telefonku yang baru. Ini adalah telefonku yang baru. Kemudian ada anta rajulun qawiyun. Anta rajulun qawiyun. Bermakna kamu adalah lelaki yang kuat. Kamu adalah lelaki yang kuat. Hadha al-masjidul al-kabir. Hadha al-masjidu al-kabir. Ini adalah masjid yang besar. Ini adalah masjid yang besar. Kemudian anti imra'atun jamilatun. Anti imra'atun jamilatun. Bermakna kamu adalah perempuan yang cantik. Kamu adalah perempuan yang cantik. Pen yang baru di dalam kereta dalam bahasa Arab, qalamun jadidun fi sayyarati. Qalamun jadidun fi sayyarati. Kemudian ada hadhani baitani ghaliyani. Hadhani baitani ghaliyani. Bermakna ini adalah dua rumah yang mahal. Al-khizanatani ar-rakhisatani fil hujrati as-saghirati. Saya ulang, al-khizanatani ar-rakhisatani fil hujrati as-saghirati. Bermaksud dua almari yang murah di dalam bilik yang kecil. Dua almari yang murah di dalam bilik yang kecil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus ke segmen seterusnya, iaitu segmen i'rab atau segmen dengan Qisasun Nabiyyin yang akan disampaikan oleh Syahir, Ustaz Syahir. Dipersilakan. Baiklah.
InsyaAllah pada pagi ni kita macam biasa kita akan sambung, tetapi dengan mengikrab ayat yang diambil daripada Qisasun Nabiyin, buku Qisasun Nabiyin, buku sirah. Baiklah. Jadi InsyaAllah sebelum kita mulakan, kita minta pelajar kita Syafiq, boleh cuba tak tengok dulu macam mana nak bagi baris dia? Saya buat sekarang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kita tengok satu persatu dulu. Yang pertama, sekali kita tengok Kana ni lah. Kana ni amal dia, dia ada amal dia yang tersendiri. Apa? Syafiq tahu amal dia apa? Merufukkan isim dan menaksabkan khabar. Alhamdulillah. Ini belajar kat level mana ni Syafiq? Level 2. Level 2. Betul. Okey, jadi Kana ni dia mestilah ada isim dengan khabar dia kan? Mana isim dia? Isim Kana berupa rufuk. Jadi saya pilih Yusuf kerana Yusuf. Yusuf. Jadi isim kepada Kana Ya. Kenapa tak letak tanwin? Kerana Yusuf adalah ismul ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dia ada dua sebab. Apa sebab dia? Di sini yang pertama dia adalah ajam. Yang kedua dia adalah Apa? saya tak ingat Ustaz. Okey, yang pertama dia sebab ajam. Nama Betul lah, ingat pun. Yang kedua sebab dia alam, ismu alam, nama orang. Jadi dia ada dua lah. Dia pertama sekali dia jadi ni, pertama sebab alam, dan lagi satu dengan sebab ajam. Okey. Jadi dah campur dua sebab, dah cukup syarat boleh jadi isim ghairu munsharif. Sebab apa Nabi Yusuf, nama Yusuf ni bukan nama Arab tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun ada dalam Quran tetapi bukan diambil daripada bahasa Arab. Okey. Jadi kenapa i'rab dia boleh jadi rafa'? kerana ia adalah isim Kana. Okey, betul. Ini adalah isim kepada Kana. Isim kepada Kana Okey. Kalau dah ada isim kena cari apa pula? Khabarun. Cari khabar apa? Khabar Kana. Mana khabar Kana? Waladan saghiran. Okey. Kenapa kamu jadikan waladan ni sebagai khabar kepada Kana? Kerana ia berupa nasab dan dia sesuai menjadi khabar. Baiklah, daripada segi makna pun kita dapat tahu yang ini pun sesuai boleh jadi khabar kepada Kana. Dan sebenarnya salah satu benda yang memudahkan kita, sebab apa, kadang-kadang kalau kitab tak ada baris pun kita kadang-kadang dah boleh tahu yang ni baris fathah. Sebab apa? Dengan penambahan alif kat sini. Jadi automatik kita dah tahu yang ini adalah baris fathah. Jadi baris fathah apa lagi? Mestilah khabar kepada Kana. Okey. Baiklah. Ini jadi khabar kepada Kana. Okey, ini jadi khabar kepada Kana. Okey, dah jadi khabar kepada Kana. Saghiran dia jadi apa? Khabar kedua pula ke apa?
ia menjadi na'at. Okey, saghiran dia menjadi na'at. Menjadi na'at kepada siapa? Waladan. Okey, menjadi na'at kepada waladan. Jadi baris dia fathah kan? Kena ikut kepada waladan lah. Waladan. Ataupun daripada segi lain digelar sebagai sifat. Tadilah yang kita belajar na'at. Okey, pertama kita dapat tahu yang mana na'at ni dia kena ikut dalam beberapa perkara kan. Pertama, ada jenis. Jenis dia maknanya muzakkar ataupun muannas. Okey, pertama kita tengok dia punya ni lah, i'rab dia. I'rab dia, baris dia. Baris dia ni, baris dia fathah, fathah. Dah cukup syarat yang pertama. Yang kedua, bilangan. Ini waladan saghiran. Satu orang anak lelaki. Ni pun tak adalah saghira ini, tak adalah saghirina. Mufrad dah cukup dua. Yang ketiga, jenis dia. Dua-duanya adalah muzakkar. Tak ada pun tamar butah. Bukan waladan saghiratan, bukan. Dah cukup 3 syarat. Dan yang terakhir, dua-dua ni adalah nakirah, bukan makrifah ataupun kata yang umum. Jadi ini na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut jadi khabar kepada kana. Okey. Kemudian ada waw. Waw ni waw apa? Waw ataf. Okey, waw ataf. Ataf kepada mana? Ataf kepada kana. Betul. Waw ni dia menjadi ataf. Okey. Dia menjadi ataf, tetapi ataf kepada kana ni lah. Kana Yusufu waladan saghiran wa kana. Ni jadi ataf, tapi jadi ataf kepada yang ni lah, kana yang pertama ni. Dan ada pun lahu. Lahu ni apa Syafiq? Lahu ialah khabarun. Dia khabar kana. Ya. Mana isim dia tak jumpa khabar? Tahu-tahu dah jumpa khabar terus. Mana isim dia? Isimnya adalah muqaddarah, yang ini kembali kepada Yusuf. Alhamdulillah. Ya ke? Ya ke muqaddarah? Maaf, isim dia ni adalah berupa khabar muqaddam lah. InsyaAllah isim kana kita akan jumpa. Mana? Isim dia? Okey, ni dah jumpa dah. Okey, ni khabar dia kan? Ni khabar, okey. Mana isim dia? Isim dia Mana? ahada asyara. Isim ni bukan kena rafa' ke? Allah, ya, isim kena rafa', tetapi saya nak bagi tahu yang mana 11, adad 11 sehingga 19 adalah mabni, kecuali 12. Itu dia. Bilangan daripada nombor 11 sampailah 19 semuanya mabni, tak akan berubah. Kecuali nombor yang 12. Tapi ni nombor 11. Sebab itulah dia boleh jadi isim kana. Ni jadi isim kana lah. Ahada asyara, isim kana. Okey, isim kepada kana. Ini khabar muqaddam, ini apa? Ini isim dia lah, isim kepada kana ni. Okey, dah ada isim, dah ada khabar. Kan? Akhwan jadi apa? Akhwan menjadi tamyiz kerana dia menjelaskan bilangan. Ya, betul. Ini adalah sebagai tamyiz. Kod dia tamim lah. Kita bagi tamim. Tamyiz, makna dia makna tamyiz ya. Jadi, kenapa tamyiz? Sebab apa? Tamyiz ni takrif dia menjelaskan bilangan. Bilangan yang belum jelas. 11, okey. Dan ada pun di sisinya Yusuf lah. Ahada asyara, 11. 11 apa bendanya? 11 apa? Tak orang panggil apa? Tak jelas lagi. 11 apa? 11 buku ke? 11 kipas ke? 11 unta ke? Jadi ini yang menerangkan. Akhwan ni dia yang menerangkan kepada ahada asyar. Bila dia menerangkan, i'rab dia kena nasab. Sebab apa i'rab dia kena nasab? Sebab jadi tamyiz. Dia menjelaskan bilangan ni. Okey.
bilangan ahada asyara, bilangan 11. Okey, kalau yang ni kita panggil dia mumayyaz. Mumayyaz okey, ni tamyiz, benda yang menjelaskan. Mumayyaz ni benda yang dijelaskan. Benda yang dijelaskan ni lah 11 ni. Jadi bila dah mumayyaz campur dengan tamyiz, jadi isim kepada kana, isim kana yang muakhar, yang akhir. Kemudian bawah ni pula waw apa juga ni? Waw ataf. Waw ataf juga. Okey, betul. Ini waw ataf. Ataf kepada mana? Kana. Kana yang mana? Kana yang Kana kepada yang ni lah. Okey. betul. Jadi kana dia kena ada isim, kena ada khabar. Kan? Mana isim dia? Isim dia muqaddarah. Muqaddarah. Okey, muqaddarah kira domir huwa lah kan? Sebab kana ni kalau muqaddarah mesti domir huwa. Okey, isim dia dalam dia ada domir huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada domir huwa. Mana? Huwa tu ada rujuk. Kalau kita tahu yang isim ni ada domir huwa, mesti ada rujuk dia. Okey. Huwa ini kembali kepada Yusuf kerana dari awal sampai akhir dia menceritakan berkenaan dengan Yusuf. Ya. Sebab apa? Kana yang pertama ni isim dia adalah Yusuf. Kan? Jadi dah awal-awal dah menerangkan pasal Yusuf. Okey, awal-awal dia dah menerangkan pasal Yusuf. Dan waw yang ni jadi waw ataf kepada kana. Dan ada pun mestilah Yusuf juga. Wa kana lahu. Lahu ni Yusuf. Sebab apa? Kita tengah bincangkan pasal Yusuf je sekarang ni. Dan ini ada juga waw ataf dan kana. Dia rujuk kepada ataf yang ni, kepada kana yang ni pun sama, membicarakan tentang Yusuf. Tak ada siapa dah kita bicarakan ni. Kita tengah cakap pasal Yusuf je sekarang ni. Jadi sebab itulah huwa ni kembali kepada Yusuf. Kemudian gulaman ni apa pula? Kenapa kamu jadikan dia baris fathah? Li'annahu khabar. Kerana dia khabar. Okey, khabar. Okey, ni dah ada isim. Ni khabar dia lah. Kan? Ni khabar kepada kana yang ni lah. Khabar kepada kana yang ni. Dah ada isim, dah ada khabar, dah lengkap. Tetapi kenapa ada lagi dua benda yang mansub ni? Mereka berupa na'at. Okey. Sifat. Yang ni pun sama macam ni lah. Tapi kenapa ada dua? Sebab ni na'at yang pertama, ini na'at yang kedua. Okey, jamilan zakiyan. Dan ada pun dia yang Yusuf tersebut gulaman, seorang pemuda, jamilan, yang handsome ataupun yang kacak, zakiyan, yang pandai. Jadi dua ni jadi na'at. Ini na'at. Okey, ini na'at. Lepas tu ini pun na'at juga. Mana man'ut dia? Man'ut dia dekat sini, man'ut dia. Man'ut kepada na'at tersebut. Dia ada dua na'at lah sini. Sifat dua ni dia menyifati siapa? Dia menyifatkan apa? Pemuda ni. Pemuda ni pun menyifatkan tentang pemuda juga. Jadi ghulam bersama na'at digabungkan menjadi kepada khabar kana. Okey, khabar kana. InsyaAllah itu saja untuk i'rab kita daripada kisah Nabi Yusuf. Jadi sebelum kita memulakan kelas Ustaz Farid, kita akan berikan 5 mufradat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tengok semua ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni ada kebetulan sikit. Ni walidun ada tambah. Dia ada waw, alif, lam dengan dal. Baiklah, ni walidun. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Yang pertama sekali kalimat saghirun. Saghirun makna dia kecil. Saghirun makna dia kecil. Yang kedua pula ada kabirun. Kabirun makna dia besar. Kabirun besar. Dua-dua ni sifat yang berlawanan lah. Saghirun kecil, kabirun besar. Yang ketiga bintun. Bintun ni apa? Bintun ni anak perempuan. Seorang anak perempuan. Waladun, anak lelaki. Waladun, seorang anak. Kemudian yang terakhir sekali walidun. Walidun bermakna seorang ayah. Semua ada 5. Saghirun kecil, kabirun besar, bintun anak perempuan, waladun anak lelaki, walidun adalah seorang ayah. Jadi insya-Allah itu saja daripada kami untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung untuk kelas tasrif dan ilal al-fatih yang dipimpin oleh Ustaz Farid, InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suka saya membetulkan mengenai dengan wakana. Wow itu adalah kita panggil isti'naf. Isti'naf. Sebab dalam bahasa Arab dia memang diletakkan wow di awal. Tapi dia bukan makna ataf. Dia adalah maknanya adalah isti'naf. Alif, sin, ta, hamzah, nun, fa. Isti'naf. Alif, sin, ta, hamzah, nun, alif, fa. Isti'naf. Apa maksud isti'naf? Dia tak ada maksud. Dia bukan makna dan, bukan apa. Dia memang tak ada maksud. Kalau kata ataf, contohnya kita tengok contoh shoot papan putih. Kalaulah kita katakan ataf maktuf, dia akan jadi macam mana? Contoh yang pertama, kana Yusuf waladan saghiran wa banan salihan. Adalah Yusuf anak yang kecil dan anak yang soleh. Ada jadi ataf. Okey, waw tulis sikit sebelah dia. Wa banan salihan. Tulis. Selepas dia alif ba nun alif. Alif ba alif. Ibnan salihan. Yusuf adalah anak yang kecil dan anak yang soleh. Itu boleh kita panggil ataf. Dia bukan setakat anak yang kecil tapi anak yang soleh. Itu kita boleh waw tu waw benan. Waw itu adalah waw itu waw apa? Waw ataf. Ataupun
kita tulis itu kana Yusuf wa akhihi. Waladaini saghiraini. Nampak? Tulis. Ayat bawah dia. Tapi dia boleh tempat tengok ruangan kosong. Tulis kana Yusuf. Kana Yusuf. Wa akhihi, bukan wa akhihi, tapi Yusufu wa akhuhu. Sebab apa wa akhu bukan wa akhi? Sebab dia adalah isim kana. Wa ladaini saghiraini. Di mana ataf ma'tuf dia kana Yusuf wa akhu. Yusuf bukan kata Yusuf je, tetapi saudaranya sekali dan saudaranya, adik-beradiknya. Waladaini, dua orang anak, saghiraini yang kecil. Jadi waw tersebut wa akhu, waw itu adalah waw ataf ma'tuf. Tapi bila waw diletakkan di awal ayat, maka tengok kana Yusuf waladan saghiran wa kana lahu wa kana ghulaman. Waw berada di awal ayat itu dipanggil istinaf. Nak terjemah dan pun tak apa, tapi sebenarnya tak perlu terjemah lah. Okey boleh? Okey, cukup setakat itu tu. Kita sambung pengajian soraf kita insya-Allah pada hari ini. Seperti mana tuan-tuan telah ikuti pengajian soraf kita, yang hari yang terakhir kita adalah 2 hari yang lalu, ataupun 3 hari yang lalu. Alhamdulillah kita telah selesai tasrif 14, dipanggil tasrif lughawi, tasrif 14 tasrif fi'il mudhari'. Kita lihat pada hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada muka surat 95 kita dah bincangkan fi'il madhi sama ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Semuanya perubahannya telah diseragamkan oleh ulama-ulama sarf. Sekarang alhamdulillah kita akan berpindah pada muka surat yang ke-97. Okey, 97. Bina mudha'af. Bina mudha'af. Bina mudha'af yang bersabdalah, bina ini ketika bertemu dengan dhamir yang mutaharrik, yang rafa'. Dhamir mutaharrik maksudnya dhamir yang berbaris, yang rafa' dari fa'il. Contoh macam daraba, darabatu. Darabatu tu adalah dhamir mutaharrik rafa'. Darabata, ta tu adalah dhamir mutaharrik rafa' walaupun dia baris atas ta sebab dia fa'il. Okey, dhamir yang berharakat yang kedudukannya sebagai fa'il atau naib fa'il, dikembalikan kepada bentuk yang pertama, bentuk awal sebelum diidghamkan. Dipanggil apa dalam istilah, dalam term dia kita panggil fakul idgham. Dan harakatnya disesuaikan dengan wazannya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincang dulu dua huruf yang sama, satu huruf mati, satu huruf yang berbaris, maka idghamkan dia. Okey, idghamkan dia. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lawan kepada idgham adalah dipanggil fakul idgham, lepaskan idgham. Tuan-tuan lihat, kita tengok fi'il mudha'af, perkataan 3 huruf iaitu radda. Okey, radda, radda, raddu, raddat, raddata, raddadna. Lepas tu start daripada anta sampai ke bawah, itu semua dipanggil fakul idgham. Tak boleh raddatta, tak boleh. Dia kena radadata, radadata, radadatuma. Semua fakul idgham, makna asal sebelum diidghamkan. Radadatum, radadati, radadatuma, radatunna, radatu, radadana. Adha pun sama, adha, adha, adu.
Abadna. Okey. Abadna. Bukan abadna, abidna. Okey. Abadata, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtum, abadna. Okey. PL yang 4 huruf. Atamma menyempurnakan. Atamma, atamma, atammu. Atammat, atammata, atammamta. Atmamta. Atmamtuma. Atmamtum, atmamti, atmamtuma, atmamtun, atmamtunna, atmamtu, atmamna. Begitulah juga dengan PN atas wazan fa'ala. Hajja, hajja, hajju, hajjat, hajjata, hajjajna. Kita fakul idgham lah. Dhamir hunna tu dah boleh start lah fakul idgham di situ. Hajjajna, hajjajata, hajjajatuma, hajajatum, hajajati, hajajatuma, hajajatunna, hajajatu, hajajna. Falyatafaddalu ma'jurin. Daripada fa'ala, radda tadi dengan adha, atamma dan juga hajjah. Sampai situ dulu. Nanti kita akan sambung wazan ifta'ala dan seterusnya. Falyatafaddal. Sampai hajah. هو ردهما ردهم ردوا هي ردت هما ردتاهن رددنا أنت رددت أنتما رددتما أنتم رددتم أنت رددت أنتما رددتما أنتن رددتن أنا رددت نحن رددنا أنا رددت نحن رددنا هو عضاهما عضاهم عضوا هي عضت هما عضتاهن عضدنا أنت عددت أنتما عددتما أنتم عددتم أنت عددت أنتما عددتما أنتن عددتن أنا عددت نحن عددنا أنا عددت نحن عددنا هو أتماهما أتماهم أتموا هي أتمت هما أتمتاهن أتممنا أنت أتممت أنتما أتممتما أنتم أتممتم أنت أتممت أنتما أتممتما أنتن أتممتن أنا أتممت نحن أتممنا أنا أتممت نحن أتممنا هو حجاهما حجاهم حجوا هي حجت هما حجتاهن حججنا أنت حججت أنتما حججتما أنتم حججتم أنت حججت أنتما حججتما أنتن حججتن أنا حججت نحن حججنا أنا حججت نحن حججنا. Jamil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang kita lihat pada muka surat 97 kita lihat ifta'ala ihtamma, mana memerhat. Ihtamma mengambil barat lah. Indamma makna combine, gabung. Tahabba saling mencintai.
Istamadda, meminta bantuan. Okey, jelas ha? Sekarang kita tengok kalau ihtamma, ihtammu, ihtammat, ihtamamna. Okey. Kalau tahabba jadi macam mana? Hunna tu jadi tahabbabna. Istamadda di istamdadna. Okey, untuk hunna yang susah. Yang lain semua biasa. Tak mudah. Kalau hiya tambah ta saja. Kalau huma tambah ta alif. Kalau hunna kita fakul idgham. Okey, tayyib sangat mudah tuan-tuan. Perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok latihan di bawah. Al-kuffaru raddu al-haqqa. Raddu adalah hum, dhamir hum kembali kepada kufar. Okey. Al-munafiqatu syaqaqna. Syaqaqna Allah wa rasulah. Dhamir apa tu? Dhamir hunna kembali kepada al-munafiqat daripada apa tu? Daripada syaqqa. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Okey. Nombor 3, al-ustadzani fil qaryah. Ustadzani istaqarra. Dhamir apa tu? Dhamir huma untuk lelaki. Sebab huma lelaki dengan perempuan ada perbezaan tau. Kalau lelaki istaqarra, kalau perempuan istaqarrata. Nombor 4, anta ihtajta. Ihtajajta, berhujah. Ihtajja, yahtaju, ihtijajan, muhtajan. Apa nama tu? Ihtajajta, kamu berhujah bidalilin dhaif. Ihtajajta dhamir anta lah. Itulah ihtajajta, ta itulah dipanggil dhamir mutaharrik rafa'. Tuan-tuan nampak tak? Radadata, radadatuma, radadatum, ta tumatum, radadati, ti tumatunna. Itu semua adalah dhamir dipanggil dhamir mutaharrik. Bukan kata dhamir mutaharrik faqat sahaja, tapi dhamir mutaharrik yang rafa'. Maknanya tempat-tempat rafa'. Nah, sama ada naib fa'il ke dia ataupun jadi fa'il. Nombor 5, hal antunna ista'adatunna, bersiap siaga untuk pertandingan. Jadi hal antunna ista'adatunna dhamir antunna. Faridatu wa Salma tasabata, dhamir huma. Tapi untuk muannas tau, sebab dia Faridah dengan Salma tadi tasabata. Kalaulah untuk lelaki dia panggil tasaba. Okey, jelas Antum dhanantum, dhamir antum, tum tu antum. Asyarafa fil mal, ada kamu sangka kemuliaan ni pada harta. Al-kasalu adarru al-hayati, kemalasan ni memudaratkan kehidupan. Ad-darra lo, ad-darra bukan ad-darru. Ad-darra fi'il madhi. Kehidupan tu membahayakan, bukan isim tafdhil tetapi fi'il madhi. Kemalasan tu, sifat malas ni membahayakan. Al-hayat, membahayakan siapa? Al-hayata. Al-hayata di maf'ulun bih. Ad-darra adalah fi'il madhi dhamir huwa kembali kepada al-kasal.
Nombor 9, nahnu ahbabna, dhamir nahnu. Dhamir apa? Nahnu. Ahbabna fi'il madhi. Limadha antuma madadatuma? Kerana apa kamu ni menunda-nunda madadatuma? Dhamir antuma. Ahbabna tadi dhamir nahnu. Jelas? Falyatafaddalu ma'jurin, sambungan tadi pada muka surat 97. Ihtamma ataupun hajah. Ihtamma. Huwa ihtammahu ma ihtammahum ihtammu hiya ihtammat huma ihtammatahunna ihtamamna anta ihtamamta antuma ihtamamtuma antum ihtamamtum anti ihtamamti antuma ihtamamtuma antunna ihtamamtunna ana ihtamamtu nahnu ihtamamna ana ihtamamtu nahnu ihtamamna huwa indammahu ma indammahum indammu hiya indammat huma indammatahunna indamamna anta indamamta antuma indamamtunna antuma indamamtuma antum indamamtum anti indamamti antuma indamamtuna antunna indamamtunna ana indamamtu nahnu indamamna ana indamamtu nahnu indamamna wa tahabbahu ma tahabbahum tahabbu hiya tahabbat huma tahabbatahunna tahabbabna anta tahabbabta antuma tahabbabtuma antum tahabbabtum anti tahabbabti antuma tahabbabtuma antunna tahabbabtunna ana tahabbabtu nahnu tahabbabna ana tahabbabtu nahnu tahabbabna huwa istamaddahu ma istamadda hum istamaddu hiya istamaddat huma istamaddata istamdadna anta istamdadta antuma istamdattuma antum istamdadtum anti istamdatti antuma istamdattuma antunna istamdattunna ana istamdattu nahnu istamdadna ana istamdattu nahnu istamdadna. Alhamdulillah, jazakallah. Ucapkan kepada pelajar-pelajar kita yang mendendangkan lagu Soroh sebentar tadi. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita terus lihat pada muka surat yang seterusnya, muka surat yang ke-101 insya-Allah. Tidak, tetapi pada muka surat 199. Ini yang terakhirlah untuk pada hari ini Bina ajwaf. Tuan-tuan, ajwaf ni mana ajwaf wal misil fi'il sulasi. Fi'il ajwaf makna fa'in fi'il ni huruf illa, kemudian dia adalah sulasi mujarrad 3 huruf sahaja. Contoh qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultat, qultum, qultu, qulna, la. Okey. Qultu, qulna. Ya, jelas Sona, sonu. Bukan sauna. Sauna syaitan ni. Ya Habib, Assalamualaikum warahmatullahi. Sona, sonu. Sonat, sonata, sunnah. Sunnah.
Okey, sunnah. Untuk hunna sunnah. Kemudian nak baca macam mana tu? Jadi sana yasun jadi sunta. Sunta, suntuma, suntum. Sunti, suntuma, suntunna. Suntu sunnah. Okey Wadih jelas. Alhamdulillah. Begitulah taba tabu tabas tabata tubna. Tuan-tuan, sebab apa domir anta, antum, ma antum ni dia boleh jadi berubah lah baris depan. Fi'il madhi qala, sana, datang je fi'il madhi dekat anta, domir mukhatab ni anta, antuma, antum, anti, semua berubah di dhammah. Bukan lagi qa tapi qu. Sebab apa ya? Kerana dia melihat kepada fi'il mudhari'. Qala yaqulu jadi qulta, qultuma. Sana yasunu jadi sunta, suntuma. Okey. Taba yatubu jadi apa? Jadi tubatu. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Okey. Tubna. Tubatu. Tubatuma tubatum. Tubati tubatuma tubatunna. Faza yafuzu. Begitu juga faza, fusta. Dalam satu riwayat dalam peperangan, saya tak ingat peperangan apa, dia kata wallahi fuztu wa rabbil ka'bah. Fuztu, aku telah berjaya, aku telah menang. Dia mati syahid. Dia kata fuztu. Okey. Okey. Khafa yakhafu. Tapi ni kalau tuan-tuan lihat, yang mana fi'il mudhari' dia atas wazan yaf'alu. Jadi ketika mana dhamir anta, antum, antum, dia bukan lagi khufta, tapi dia tukar jadi baris bawah. Jadi apa? Khifta. Nama yanamu jadi apa? Nimta, baris bawah. Boleh nampak? Khafa yakhafu, dia bukan khafa yakhufu, bukan. Begitu juga nama yanamu, bukan nama yanumu. Bila mana fi'il begini, fi'il mudhari' yang atas wazan yaf'alu, ain fi'ilnya berbaris atas, maka ketika mana mukhatab anta, antuma, antum, semua yang di baris bawah fa fi'ilnya. Jadi bukan lagi khufta tapi khifta, bukan lagi numta tapi nimta. Begitulah seterusnya, khiftu, khifna, nimtu, nimna. Okey. Cuma tuan-tuan perlu ingat dua benda je, iaitu setiap fi'il thulathi yang 3 huruf, fi'il ajwaf, yang mana fi'il mudhari'nya kita lihat atas wazan yaf'ulu ataupun yaf'alu. Kalau atas wazan yaf'ulu, maka ketika mana anta, antum, antum, automatik dia akan tukar, huruf yang pertama akan menjadi huruf dhammah, seperti mana qultu, qulta, qulti. Bila mana ain fi'ilnya adalah huruf adalah wazan yaf'alu, bukan yaf'ulu, maka automatik ketika mana anta, antum, antum terus ditukar berbaris bawah jadi nimta, khifta, khiftu, nimtu. Sebelum kita masuk latihan, diminta pelajar kita untuk mendendangkan lagu atas wazan fi'il ajwaf ini. Falyatafaddalu ma'jurin. وقاله ما قلاهم قالوا هي قالت هما قالتا هن قلنا أنت قلت أنتما قلتما أنتما قلتم
Antum qultum Anti kulti Antuma qultuma Antunna qultunna Ana qultu Nahnu qulna Huwa sanahu ma sana Hum sanu Hiya sanat Huma sanatahunna sunna Anta sunta Antuma suntuma Antum suntum Antum suntum Anti sunting Antuma suntuma Antunna suntunna Ana suntu Nahnu sunna Huwa tabahu ma tabah Hum tabu Hiya tabat Huma tabatahunna tubna Anta tubta Antuma tubtuma Antum tubtum Antum tubtum Anti tubting Antuma tubtuma Antunna tubtunna Ana tubtu Nahnu tubna Huwa fazahu ma fazahum Fazu Hiya fazat Huma fazatahunna fuzna Anta fuzta Antuma fuztuma Antum fuztum Antum fuztum Anti fuzti Antuma fuztuma Antunna fuztunna Ana fuztum Nahnu fuzna Huwa khafahu ma khafa Hum khafu Hiya khafat Huma khafatahunna khifna Anta khifta Antuma khiftuma Antum khiftum Antum khiftum Anti khifting Antuma khiftuma Antunna khiftunna Ana khiftu Nahnu khifna Huwa nama Huma nama Hum namu Hiya namat Huma namatahunna Nimna Anta nimta Antuma nimtuma Antum nimtum Antum nimtum Anti nimting Antuma nimtuma Antunna nimtunna Ana nimtu Nahnu nimna Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus, tuan-tuan, pergi kepada latihan. Al-mujtahiduna qalu ar-riba haramun bil ittifaq. Al-mujtahiduna qalu adalah dhamir hum di dalamnya. Okey, al-munafiqatu khana yakhunu jadi apa? Jadi khunna. Khunna mana khianat. Dhamir hunna. Innal musafirina, al-musafirin adalah dhamir hum. Samu dalamnya dhamir hum. Nahnu khifna daripada khafa yakhafu. Khifna kami takut. Takut, dhamir nahnu. At-tiflani nama 'alal bilat. Nama tidur, dhamir huma.
untuk lelaki. Antum zurtum, zara yazuru, 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 jadi zurtum ikhwanakum fillah, menziarahi kamu menziarahi, dhamir antum. At-tabibatani huma, tetapi dhamirnya dhamir untuk muannas, sebab tabibatan. Faqata, mengungguli. Faqata, mengungguli, mana cemerlang. Tabibaini, mengungguli dua tabib lelaki. Maknanya dia lebih hebat daripada dua doktor lelaki. Nombor 8, bima antunna niltuma. Dengan apa kamu meraih kemuliaan? Betul ke nombor 8 ni? Nala yanalu. Saya buat pakai wazan lain. Sebab tu ada tuma dengan fusta. Mana? Bawah dia. Alhamdulillah ana fustu. Nombor 10, alhamdulillah ana fustu, aku telah berjaya. Nombor 9, antuma tubtuma. Sebab apa? Daripada taba yatubu yaf'ulu, jadi tubtuma. Okey. Nombor 8, bima antunna, jadi niltunna. Niltuma. Tak boleh. Oh. Tuan-tuan baiki kan? Betul kan? Betul kan nombor 8? Nala yanalu, khafa yakhafu. Jadi khafa yakhafu khifta, nala yanalu nilta. Jadi sini niltunna. Tayyib, dhamir apa? Dhamir antunna. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan masuk ajwafiyah. Ini lain pula, atas wazan yaf'ilu, ada atas wazan yaf'alu. Ini amat penting untuk tuan-tuan tahu. Cuma untuk hari ini cukup sekadar atas kita panggil fi'il apa? Fi'il ajwaf, tapi ajwaf yang berbentuk waw. Sebab qala asalnya qawala, taba asalnya tawaba, faza asalnya fawaza, khafa asalnya khawafa, nama asalnya nawama. Lepas ini insya-Allah kita akan masuk untuk ya pula, ajwaf fi'il ya. Cukup sekali itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Rahman Al-Musawa tudaris huna. Tudaris al-yawm al-yawm. Naam. InsyaAllah mungkin kita akan pengajian Al-Quran kita ditangguhkan untuk hari ini, dan insyaAllah mungkin kita ada pengajian yang baru. Kita tunggu laporan dulu daripada pihak pengerusi. Kemudian insyaAllah kita akan terus mendengar tausiah daripada Habib Abdul Rahman Al-Musawa, insyaAllah. Okey, cukup sekadar itu. InsyaAllah tekan butang share, sama-sama kita memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Dan juga tuan-tuan puan-puan yang terlepas mengikuti pengajian kita, sila layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana kita ada pelbagai playlist yang akan dihidangkan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.